Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tok bertemu kembali dalam podcast Zaid Ibrahim dan hari ini seperti biasa bersama Tuan Tanah podcast kita Datuk Zaid Ibrahim. Saya Syahbuddin akan menyambung kembali perbualan-perbualan mengenai isu-isu semasa dalam politik. Tok, kita punya Datuk punya podcast yang lepas yang berkenaan Datuk. Bukan saya punya, kita punya. Sama lah, kita lah. Saya cuma tolong jolok je tu. Tolong jolok je. Jadi podcast yang tu yang bertajuk Najib Tiada Kawan. Nampaknya agak meletup. Saya tengok banyak portal-portal berita memetik dia sebagai berita mereka, dan dalam grup-grup WhatsApp pun saya banyak tengok yang dipotong-potong dan dijadikan hebahan, dan saya dapat juga banyak komen. Ada yang pro, ada yang kontra, biasalah. Ya. Ya. Saya tengok Datuk pun terima juga mesej-mesej yang sama juga. Ya. Terima kasih lah. Tapi antara tu tentang komen-komen tu saya rasa banyak yang setuju dan ada juga yang tak setuju. Ada juga yang mengatakan bahawa sementara Datuk bercakap tentang sistem yang seolah-olah mengenai Najib, ada juga komen yang saya dapat mengatakan jangan lupa sistem yang sama juga pernah mengenai Datuk Seri Anwar sebelum ini. Ya. Jadi apa ulasan itu satu perkara yang betul. Saya tidak kata zaman Anwar tu semua elok. Saya kata sistem zaman yang dikatakan penganiayaan terhadap Anwar 20 tahun itu dan sistem sekarang ni tak ada perubahan. Jadi tak terkejutlah kita kalau bukan saja Anwar yang tak dapat keadilan, Najib pun tak dapat lah sebab sistem yang sama. Itu maksud saya. Tak mungkin lepas ni orang lain pula akan kena. Lepas ni orang lain pula. Sebab itu kita nak perubahan. Kita tak mahu pemimpin Melayu seorang demi seorang, pemimpin Melayu, Perdana Menteri Melayu, Ketua Melayu seorang demi seorang masuk jail. Jadi kita perlu sebab itu saya selalu katakan, bila saya katakan kita perlu perubahan ini bukan untuk selamatkan Najib. Nak selamatkan dia tu baguslah, wajar. Tapi nak selamatkan kepimpinan kita semua. Itu yang saya maksudkan. Tapi selain daripada sistem tu, saya yang Datuk maksudkan juga yang lepas ialah kegagalan UMNO memperjuangkan isu macam ya, dia daripada kes Datuk Najib tu kita dapati banyak perkara ditimbulkan. Maka kita seperti saya sebut, kita ada satu jawatan kuasa khas. Terima kasih kepada Perdana Menteri masa tu, Ismail Sabri. Berapa banyak duit dia habis menubuhkan satu jawatan kuasa, meneliti tindakan Tommy Thomas, meneliti kekecohan berlaku dalam pendakwaan itu dan ini. Dan kita dalam UMNO kita tahu kekecohan yang timbul dengan pendakwaan terhadap Zahid Hamidi sendiri. Tapi nasib baik dari Hamidi, dia timbalan Perdana Menteri. Maka dia dapat DNAA. Tapi tak semua orang dapat jadi timbalan Perdana Menteri. Itu maksud saya. Jadi kepincangan yang ada dalam sistem keadilan kita ni ketara, semua orang tahu, semua orang cakap. Jawatan kuasa khas itu 800 muka surat dia punya laporan dia. Ada kita dengar apa yang dilakukan oleh kerajaan sekarang? Tak ada. Apa yang kita dengar daripada perjuangan daripada UMNO sendiri tentang perkara yang ditimbulkan dalam buku itu, laporan itu, tak ada. Itu maksud saya, UMNO ni seolah-olah tidak mahu membuat perubahan untuk menyelamatkan Najib dan negara. Itu maksud saya. Tapi apa yang UMNO harus lakukan sekarang tu? Dengan kes Najib ni maknanya bekas Presiden Parti sendiri, bekas Perdana Menteri mereka sendiri dah yang perlu buat banyak perkara, tapi saya boleh Dua tiga perkara lah dia. Pertamanya, saya rasa kita dah ada Presiden UMNO yang jadi timbalan Perdana Menteri dan dia tegas. Banyak perkara telah dilakukannya yang kita nampak memberi kesan yang positif kepada UMNO. Itu kita nampak. Tapi tak cukup dengan Zahid Hamidi seorang yang tegas. Tak cukup. Kalau kita nak berkuasa, kita kena kuatkan UMNO lagi. Jadi ada beberapa perkara lah. Dan pertamanya kita kena tukarlah menteri reform tu.
Menteri Undang-Undang yang memerlukan perubahan ini. Oh, Azalina. Saya rasa baik kita tukar dia lah. Ya. Dia pun dah ada jawatan lain. Dia ada ketua penerangan. Biarlah dia beri tumpuan kepada menerangkan apa dasar perjuangan UMNO. Itu pun kita tak dengar. Itu kan. Dia memanglah dia sibuk. Dia ada lawatan ke Australia, lawatan sana nak buat perubahan ini. Melawat dulu. Jadi saya kata dalam jawatan kuasa laporan, jawatan kuasa khas kerajaan yang ditubuhkan oleh Perdana Menteri masa itu Ismail Sabri, telah pun banyak recommendation, telah pun banyak cadangan pemisahan antara peguam negara dan pendakwa raya, pemisahan Department of Legal Service. Sekarang ni kita punya Judicial and Legal Service ni kecamuk. Kalau Magistrate dan Sessions Court, Hakim Sessions Court, bos dia peguam negara. Kalau hakim-hakim Mahkamah Tinggi dan atas, bos dia Ketua Hakim Negara. Kita pun tak tahu siapa yang kontrol siapa. Benda-benda macam ni, perubahan pemisahan Judicial and Legal Service ini telah pun dicadangkan oleh Tun Arifin dulu lagi. Bekas Ketua Hakim Negara. Dia cadangkan banyak kerja masa Tun Arifin buat. Dan kerajaan masa tu pun menerima cadangan tu 8 tahun dahulu. Tapi sampai sekarang yang perlu kita buat hanya buat ajalah, tak payah buat lawatan lah. Laksanakan. Kalau UMNO nak menunjukkan kepada rakyat bahawa ialah parti perubahan, perkara-perkara yang telah pun disediakan ini buat ajalah. Kan? Jadi saya rasa satu je kena tukar. Menteri saya harap Azalina tak kecil hati lah. Saya rasa dia ni bagus, tapi saya rasa Ismail Sabri lebih bagus. Sebabnya adalah orang beritahu saya, dia kata Ismail Sabri takkan tak, sebab dia dulu Perdana Menteri, takkan nak jadi menteri. Kita kata dalam kita khidmat kepada negara ni, kita tak usahlah berkira sangat. Kalau David Cameron dulu Perdana Menteri England, Britain, dia sanggup menjadi menteri biasa di zaman Rishi Sunak. Kalau John Kerry, Secretary of State, sanggup menjadi ambassador saja, Climate Change Ambassador, takkan Ismail Sabri tak boleh jadi menteri reform untuk khidmat kepada negara, untuk khidmat kepada negara dan untuk memberi kebebasan kepada Datuk Najib. Saya rasa kalau sebab addendum tu misalnya lah, kalau lah Ismail Sabri menteri lah, saya rasa kita dah tahu apa dia dalam addendum tu. Kita tak payah agak-agak. Dan kita dah tahu dah apakah perintah tuanku sebenar. Dan kita dah tahu dah kesan dari segi undang-undang ni apa. Dan kita dah tahu dah perlukah kita buat undang-undang tahanan rumah untuk tujuan itu. Jadi Ismail Sabri ni pada saya lah yang paling layak untuk memperkukuhkan kepimpinan UMNO dalam kerajaan ini. Barulah jadi dominan, barulah dapat 70 kursi din. 70 kursi tu 70. Tapi kalau setakat cakap macam sekarang ni, saya rasa 26 aja. Maksudnya dalam arti kata lain, Datuk dalam jangka panjang Datuk nak UMNO ni mesti kembali berkuasa. Saya rasa kita tak ada cara tu, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Orang Melayu ada pilihan apa? Tak, ya PAS tu PAS lah. Tapi PAS tu dia dah ada sampai tahap dia dah. Dia PAS dengan DAP ni lebih kurang lah, Din. Dia dah ada sampai dia punya nada, dia punya tahap dia. Dia tak boleh lebih daripada tu. Tapi dia boleh menjadi satu rakan kongsi yang baik. Tapi dia tak boleh. Bersatu, saya nampak ada pertandingan naik presiden pun dah bercelaru. Ada pertandingan ketua pemuda pun dah bercelaru. Jadi baiklah bersatu masuk UMNO, kukuhkan UMNO. Tapi UMNO sebelum dapat menarik orang-orang yang ni, mesti berubah lah. Mesti mempamerkan satu keberanian untuk membuat perubahan untuk negara kita. Baru orang yakin kepada dia. Baru orang yakin. Tapi UMNO ni tu, orang ada juga saya tengok banyak kawan-kawan UMNO saya bercakap lah, selain daripada Datuk bercakap bahawa Azalina dia perlu ditukar sebagai menteri yang menjaga undang-undang. Dalam komen-komen UMNO terutama dalam kes Najib yang terbaru ni, saya rasa rata-rata orang mengatakan Azalina juga gagal sebagai ketua penerangan UMNO tu. Jadi maksudnya kena tukar dua-dua, nampak tak? Kalau saya cadang dua-dua, nanti orang kata saya marah kat dia pula. Saya tak marah kat dia. Saya rasa
lebih baik dia tumpu pada penerangan dulu. Bagi dekat Ismail Sabri. Mungkin pasal dua kerja dia buat ni, mungkin dia tak tumpu kepada Ismail Sabri is the best. Dia lawyer. Dan dia prime minister dulu. Dia ada tahu sistem. Dia ada cloud. Cloud. Dan Ismail Sabri ni dia mudah untuk approachable, orang putih kata lah. Boleh kita beri cadangan. Dia janji nak jumpa saya minum kopi pun sampai hari ni belum. Maklumlah, kita tak ada jawatan ni. Dia macam tu lah, seperti Najib kata lah. Tapi tak apalah. Tapi saya rasa perubahan yang penting ini, reform dalam legal system kita, judicial system, pendakwaan kita, polis kita, MACC kita, ini semua memerlukan menteri reform yang aktif, yang berani, yang ada stature. Ismail Sabri is the best person dalam UMNO. Peranan itulah. Pada saya lah. Tapi kalau tak orang lain pun carilah. Saya bukanlah kata Ismail Sabri seorang, tapi saya cakap dia bukan nak saya nak lobby saya sendiri dia. Jangan salah faham. Saya dah tua, saya dah melalui semuanya tu. Saya nak mikirkan untuk negara kita. Bukan pasal dia jiran Datuk kata bukan Ismail Sabri jiran Datuk bukan Dia jiran tapi saya tak ngampu dia juga. Saya itu saya kata, saya hanya cadang dia tu sebab saya rasa dia layak. Dia ada kebolehan. Dan dia yang menggerakkan jawatan kuasa khas ini. Dia yang mencadangkan semua ini. Jadi somebody has to carry forward. Dia lah yang sebaiknya. Kan? Jadi itulah pada saya cara kita nak kuatkan UMNO, cara kita nak bebaskan Najib. Kita jangan malu-malu lah benda macam ni. Orang kata apa? Oh, Najib rasuah. Okay. Inilah yang antara komen yang itulah. Itu komen. Dia rasuah. Dia sistem rasuah Malaysia ni dia dalam sangat. Kita takkanlah sebab Najib seorang kita kata suddenly Malaysia ni rasuah. Sebelum Najib tak ada rasuah. Dan selepas Najib tak ada. Lagipun kita bukan membela perbuatan rasuah dia, tak bela. Kita tak bela. Kita bela sistem. Kata kalau kita nak mengatasi rasuah, kita mengatasi sistem yang ada. Itu lain. Takkanlah Najib seorang, seperti saya kata selalulah, janganlah mudah ambil jalan mudah. Najib is corrupt. Maka kita tak boleh terima UMNO. Tapi orang Melayu saya kata dia suka ambil mudah begitu. Tak boleh ambil mudah lah. Sebab mentadbir negara ni bukan mudah. Dia tak nampak benda yang lebih besar di belakang. Dia masalah kita ni bukan personality yang penting. Kita ada Perdana Menteri, seorang Perdana Menteri yang nampak tak rasuah lah, tak beginilah, bersih lah, amanah. Tapi kalau sistem tu tak kemas ni, mana kita tahu? Tak jadi juga tu. Mana kita tahu? Mana kita tahu? Kalau sistem tu opaque ataupun tak jelas, mana kita tahu? Jadi sebab itu saya percayalah. Saya tulis dalam blog saya tadi, Dan, kita hilang kuasa 2018 itu sesuatu yang besar artinya. Orang Melayu akhir sekali kita hilang kuasa 1511. Portugis ambil balik. Lepas tu kita merdeka, alhamdulillah kita menang. Dan UMNO memerintah. Maka Melayu lah kita kira. Dan 2018 hilang kuasa. Jadi bila hilang kuasa sudah tentulah orang ni masuk jail, orang ni masuk jail. Macam perangan zaman dulu lah. Bila berperang, yang menang tu dia bunuh je lah, yang kalah tu. Biasalah. Tapi pembunuhan zaman sekarang ni masuk jail. Itu cara dia. Jadi kalau kita orang Melayu yang mahu membela bangsa kita, nak pastikan kepimpinan kuasa Melayu tidak hilang dan Melayu tak masuk jail ramai sangat, kita kena ubah a fair system. Sistem yang adil kepada semua rakyat. Sistem ni mesti diubah oleh UMNO. Maksudnya UMNO lah yang paling kuat. Dia nak ubah benda yang berat ni, orang kuat je, Dan. Kalau orang tu lemah, orang tu tak ada kebolehan, orang tu mudah disogok, dia tak berubah. Perubahan yang berat di negara kita mestilah kepada orang Melayu, pemimpin Melayu yang berani. Jadi pada saya lah, inilah peluang yang sebaiknya kerana Presiden kita Zahid Hamidi pun berani orang dia.
luar biasa juga. Walaupun kursi tak cukup, dia boleh masuk dalam kerajaan. Itu luar biasa. Keluar biasaan. Itu kebolehan dia. Dan kita dah ada ciri-ciri kekuatan itu. Tapi kita kena tambah lah. Takkanlah nak menang dengan cakap saja, tak boleh. Maksudnya tu potensi kita kuat. Potensi tu ada. Yes. Potensi itu maksudnya antara UMNO dengan Zahid sebagai Presiden UMNO dengan isu yang Najib yang berlaku sekarang, dia bergandingkan melalui UMNO dan kalau juga Zahid Presiden dan Najib duduk kat rumah je, tak payah keluar pun tak apa. Asalkan Najib boleh bercakap, beri pandangan. Najib banyak idea. Banyak benda-benda yang buat dia baik negara kita ni hasil daripada fikiran dia. Jadi gandingan kekuatan UMNO lah ni. Zahid lah, Najib lah, dan Ismail lah, dan Joe, kawan saya Joe, Tokmat dan Khalid. Ini semua orang yang dah pengalaman dan orang lama. Jadi Malaysia ni kalau nak berubah, dia kena orang lama, dia faham. Dia ada pengalaman. Kalau orang muda ni, dia cakap sedap lah dia, tapi pamcit cepat lah. Pamcit cepat lah. Pamcit cepat. Malah saya rasa this is the time. This is the time. Ini masanya. Jangan kita buang peluang ini untuk kembali berkuasa. Kerana kita hilang kuasa sekali. Dan saya nak balik sejarah sikit lah dia. Saya ingat orang Melayu kita ingat. Semasa Israel ditubuhkan, kerana British masa itu, Palestin itu di bawah mandat British. British melantik McMichael, pakar dia. McMichael lah yang membentuk Israel. Apa jadi kepada Palestin hari ini? Orang asalnya sudah hilang. Segala-galanya. Bukan hilang, mati. Itulah kesengsaraan yang berlaku. Manusia McMichael inilah yang dihantar ke Melaya tahun 46. Maka itulah timbulnya Malaysian Union. Tapi nasib baik kita, UMNO selamatkan. Kalau tidak, Melayu dan Palestin lebih kurang kan? Saya bukan nak menakut-nakutkan ke arah itu kan? Ke arah itu. Tapi kita diselamatkan McMichael dan Malaysian Union tak berjaya. Dan sejak tahun 46 kita kalah 2018. Itu mungkin kita kata is our own fault. Orang putih katalah itu silap kita jugalah. Kelemahan kita, kerakusan kita, kebodohan kita, ketaksuban apa-apalah. Whatever lah dia. Tapi kita tak boleh kalah lagi lepas ni. Tak boleh kalah. We cannot afford to lose anymore. Sebab itu Zaidam, orang Melayu kita, kamu nak pakat siapa nak jadi Perdana Menteri tu kamu pasal lah. Tapi Melayu dan sistem. Kita kena dominan kontrol supaya kita boleh atur negara ini dengan baik. Melayu. Kita tidak mahu lagi suara-suara songsang di sebelah timur begini suaranya, di sebelah utara, selatan, di sebelah utara. Tak boleh. Putrajaya must be solid. Jangan bagi peluang kuasa-kuasa luar ni, bukan kuasa luar lah, kuasa asing lah. Jadi kita kena jaga-jaga. We cannot afford to lose another election. Jadi 2017 ini bukan soal personality. 2027 sorry. Bukan soal personality, bukan soal Zahid presiden ke, Anwar presiden ke, Tokmat presiden. That to me doesn't matter. The Malay leadership must govern. Melayu mesti dominan, UMNO mesti dominan. Must be in control. Tu saya nak imbas balik pasal kekalahan UMNO ni, pasal kekalahan UMNO 2018 dengan kedudukan Najib. Kita walaupun dia kalah 2018, tapi ketika itu UMNO dia masih mampu menang 54 kursi parlimen. Tahun 2018. Kemudian 2000 compare dengan 2022 baru ni, UMNO tinggal 26 kursi. Separuh hilang. Tetapi tu selepas kalah 2018 tu, dalam tahun 2020 ada pilihan raya kecil di Melaka dengan di Kedah, di Johor.
Dan Najib berkempen, dia all out dua negeri itu, dia berjaya rampas balik kedua-dua negeri itu daripada sebelum tu PS menang. Bukan saja menang, tetapi dengan menang 2/3 di Melaka dengan di Johor. Maknanya Najib ni ada kekuatan. Maknanya, orang Melayu terima dia. Maknanya gandengan Zahid Hamidi, Najib Razak mampu mencipta dan cemerlangan. Kawan saya sebelah tu Ismail Sabri Mampu dan pemimpin lain. Kita sapu 70 deh. 70. Saya dah cakap 70. Tapi 70 tu maknanya mereka mesti bergerak sekarang lah. Tak boleh tangguh-tangguh lagi. Tak boleh lah. Tak boleh. Kalau cakap kosong tak boleh. Kena tunjuk kesungguhan kita, keberanian kita tu. Kalau tak nak boleh 70, tak dominan apa. Orang bagi menteri pun kita dah thank you very much. Tak boleh lah macam tu. Kan? Dia bila kita dominan ni, kita duduk pun lain tau. Kalau dominan tu dia tak duduk macam tu dia lain. Duduk macam tu. Lain sikit. Ada kawan saya cakap tu, bila kita, contohnya dia kata bila kita duit banyak, kita jalan pun lain. Dominan lah maknanya. Bila dominan, jalan pun lain. Sebab tu saya jalan sekarang lumpuh sikit. Betul. Saya percaya kalau duit lebih ni, saya rasa pergerakan saya pun agak lain sikit. Dia jalan. Cari confident tu lain. Jadi sebab kalau ada 70, saya rasa UMNO yang ada sekarang dia lain. Negara tapi berubah, kalau tak ada perancangan nak dapat 70, macam mana nak jadi kepimpinan yang dominan, yang boleh mengatur perubahan-perubahan, macam mana? Kan? Takkanlah puas hati 26 deh. Saya rasa UMNO tu dalam isu dia, UMNO tidak boleh bertangguh lagi sebab pilihan raya pun lebih kurang dalam 2 tahun setengah, 3 tahun saja lagi dia bersaing. Mereka tak boleh tangguh lagi. Sekarang Zahid Hamidi mesti sekarang gerakkan untuk capai dominan. Dia pun selalu sebut UMNO mesti dominan, UMNO mesti dominan. Yalah, dominan. Dia pertama kali sebut itu 70 kursi. Dia tak boleh cakap sekali ya, dia kena buat. Dia kena ulang-ulang. Dia kena tindakan. Saya percayalah. Kalau kita atur dan kita tumpukan kepada isu-isu yang penting. Misalnya, saya bagi satu contoh lagi. Ingat tak bising seluruh Nusantara, bukan Nusantara, negara kita lah, soal sertifikat halal. Ingat tak? Bising seluruh. Bombang. Tapi bila Presiden UMNO Zahid Hamidi cakap, that issue is under my charge. Ingat tak dia kata? It's under my control. Tanggungjawab dia. Diam semua. Semua siap. Sebab orang bukan Melayu, orang mana boleh terima kepimpinan yang tegas. Yang kepimpinan diteraju oleh UMNO. Melayu. Orang UMNO. Kalau kepimpinan ini boleh membuat keputusan begitu, this is under me, leave it to me. Orang bukan Melayu pun yakin sebab UMNO terbukti kita reasonable. Kita ambil kira semua. Kita bukan ideological. Orang putih kata. Itu tegas Presiden kita tu sesuatu petanda baik. Jadi banyak lagi isu-isu di negara kita ni yang memerlukan pemimpin yang ketegasan tegas. Itulah. Clear. Dia tak nak pemimpin yang tak boleh. Lenggok sana, lenggok sini. Lenggok sana, lenggok sini. Itu wayang itu. Rakyat huru-hara. Sangsara. Yang miskin sengsara. Yang kaya pun mulalah nak sengsara cara dia. Ekonomi itu satu hal. Sosial, agama, banyak perkara. Nak bagi pendapatan negara, nak agihan macam mana, Sarawak macam mana, kita macam banyak isu yang perlu kepimpinan yang tegas yang diyakini. UMNO lah harapan rakyat, maka 70 kerusi mestilah PRU akan datang. Okey, dalam Datuk sebut 70 kerusi, UMNO 70 kerusi ini, di mana Datuk melihat kedudukan bersatu dalam kes ini? Saya rasa masa ni saya dah buat seruan tadi. Saya kata bersatu bersama-sama UMNO lah. Bersama-sama kan bukankah dulu sekali kan? Tapi ada kumpulan dalam bersatu marah kepada Najib. This corruption. Kan? Ini rasuah yang
Relax lah brother. Bila kita kalah tu macam-macam tuduhan lah. Hikmah dia pun besar. Jadi lagipun kita jangan sikap terlalu orang putih kata apa, condescending lah. Jangan kita fikir alah UMNO saja rasuah. Jangan fikir gitu ya. Ramai rasuah. Cuma bezanya ada yang lekat yang kena tangkap, ada yang tak tidak. kena. Itu aja. Itu aja. Jadi saya bukan nak permudahkan ataupun meringankan masalah rasuah. Tapi rasuah hanya boleh diatasi dengan sistem yang adil. Ya, sistem adil. Yang sistem yang tidak ada kaitan dengan politik. Sistem yang profesional. Sistem yang kuasanya jelas. Tindakan diambil serta-merta. Bukan bila hilang kuasa. Itu maksud saya. Maknanya kalau UMNO dengan bersatu tu dah bersama, nak merubah sistem tu lagi mudah lah. Mudah kalau kita berpakat. Marilah kita maaf sama antara satu sama lain. Mudah. Masuknya tak payah masuk jail lah grup-grup ni. Yang masuk jailnya grup yang akan datang ni. Misalnya lah. Kan? Kita semua ni silap sikit banyak. Sistem tak lengkap masa tu. Kita betulkan sistem dulu. Boleh tak? Setuju? I lepaskan you lepaskan me, lepas semua dulu. Tak usah ungkit-ungkit lagi. Kita baiki sistem. Tak usah fikir 10 years ago, 20 years ago. Kita kata kita semua silap. Bila sesuatu kepincangan dalam negara berlaku, kita juga bersalah. Tak ada siapa kata, wah, you seorang je bersalah. Itu not fair. Itu maksud saya. Jadi baik kita duduk satu meja, amnesty orang putih kata. Bagilah kebebasan kepada, usahlah ukit-ukit. Kita pun beritahulah Commissioner MACC yang baru misalnya. Okay, now this is how you do the work. Ding 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 ding. Barulah puas hati semua orang. Peguam negara baru pun begini. Pendakwa raya baru je begini. Dia senang buat kerja. Dia clear. Kerja. Dia pun tak payah tanya, bos, ni boleh ke bos? I nak pergi siasat kawan you ni, boleh ke? Tak payah. Dia faham. Dia faham. Dia tahu dah. The system is like that. Jadi itu yang saya harapkan. Jadi Den, apa lagi Den kita nak cakap pasal perubahan ni Den? Seruan Datuk UMNO, seruan Datuk supaya bersatu join UMNO ni, saya rasa satu seruan yang besar. Kerana seruan ini dilakukan ketika hari ini bersatu seluruh bahagian di seluruh negara sedang mengadakan pemilihan dia. Yalah, saya pun harap mereka berjaya. Tapi berjaya pun kalau tak cukup nak pegang kuasa, tak guna juga. Baiklah kita kukuhkan grup masing-masing, tapi mufakat. Kita tak payah nak batalkan perjuangan kita, pendirian kita. Tapi kita kena mengambil sifat bahawa yang lebih utama saling ialah kuasa untuk Melayu. Kuasa. Pegang kuasa dulu. Pegang kuasa. Dan kita boleh mesti kompromi setakat mana yang boleh lah. Jangan kompromi sampai satu tahap kita pun tak boleh terima. Itu lain lah. Saya bukan cadang begitu. Tapi kita mesti kompromi untuk membolehkan kuasa kita cukup untuk perbetulkan benda-benda yang tak betul. Banyak sangat yang tak betul dalam negara kita. Banyak. Jadi, tapi itulah harapan kita, Den. Okey, Den. Okey, minggu depan lah lagi saya rasa hari ni kita macam berjuang Melayu sikit lah, Tok. Saya pun macam ahli. Saya dah tulis buku. Saya pun Melayu. Dah 12 tahun. 15 tahun. Buku. Saya pun Melayu. Tapi masa tu orang kata Zaid ni liberal. Dia tak faham masa dia tak baca buku saya. Jadi kalau saya bunyi Melayu pun, inilah suara Melayu daripada dulu pun. Walaupun liberal tetap Melayu tu. Liberal tu sebab pemikiran saya luas. Terbuka bebas. Itu maksud liberal. Itu saya bebas pemikiran, tapi saya Melayu sebab saya anak Melayu, orang kampung Melayu, tahu masalah Melayu, tahu cabaran Melayu. Dan saya rasa kalau saya tak dah sampai tua ni, saya pun tak nak lagi perjuangkan Melayu. Nampaknya very selfish lah orang kata lah. Very selfish. Mentingkan diri lah. Walaupun kita harap lah. Dan saya tengok
pusing sana. Saya ni telah mengembara politik ni, Dan tahulah banyak tempat lah. Saya tahu semua. Saya kenal semua lah ketua-ketua politik ni, dasar dia cakap semua. Saya dah berbahas dengan dia orang semua ni. Maka kesimpulan saya balik ke sini, UMNO lah tempat yang kita perlu perkukuhkan. Untuk orang Melayu, Barisan Nasional mesti kembali kukuh supaya Malaysia kembali kepada asas seperti tahun sebelum 57. Ya. Itu yang kita perlu perjuangkan. Tapi kalau UMNO tak kuat, MCA tengok pun lagipun MCA kata DAP dah ada. Dia sama-sama dia pun dengki juga. Isteri muda, isteri tua lah, macam-macam. Dia seperti mana dulu tak? Bila Melayu tu, bila UMNO tu solid, Melayu tu solid, kaum lain pun dia akan datang. Itulah asas negara kita. Sebab kita Melayu majoriti kita apa mesti semua. pukul. Melayu pun. Dia bukan soal majoriti, Dan. Majoriti itu satu hal. Orang Melayu ni timbang rasa. Orang Melayu dia ada sifat dia. Ada dengki tu adalah. Dengki, cakap-cakap garut banyak juga. Tapi asal orang Melayu, orang Islam ni dia timbang rasa. Baik hati. Dia tak buat nyaya ke orang. Tak Melayu. Adalah yang buat nyaya tu, tapi kecil lah bilangan. Itu semasa peperangan. Bila ada peperangan, sudah tentunya ada kezaliman, kan? Ada yang kita lihat lah. Tapi pada umumnya orang Melayu dan orang Islam ni dia lembut. Sebab itu bangsa lain percaya. Dan kita kena kembali kepada fenomena itu, fenomena kepercayaan bangsa lain kepada kita. Saya percaya ini akan berlaku. 70 kursi, Dan. Tapi malu juga saya kalau dapat 26, Dan. Mana saya nak tahu muka? Melayu mesti dominan. Tapi kalau UMNO sambut dia buat kerja, tidak mustahil tu. Tak tahulah. Tapi agaknya begitulah. Agak, Dan. Okey, Dan. Kita sambung minggu depan. So kita tutup setakat ini dengan UMNO mesti dominan. Mesti dominan. Mesti berkuasa. Berkuasa. Okey. Terima kasih, Dan. Okey.